Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi maaf lewat 5 minit ya sebab hujan. Baik, hari ini saya akan buat dua live. Ini live pertama. Selepas 10.15 nanti ada lagi satu live lah. Jadi live ini adalah berhubung dengan pendakwaan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara fakta dan auta. Okey, baik, jika audio jelas bolehlah bantu untuk memaklumkan kepada saya. Baik, saya mulakan dengan intipati hujah saya hari ini, dan sebelum itu saya ingin tegaskan bahawa dalam penghujahan saya berhubung dengan isu-isu perundangan, ya, pendakwaan dan sebagainya, saya secara konsisten tidak mengambil pihak tetapi sebaliknya mengemukakan fakta. Jadi saya lihat emosi sedang melayang, ya, dan pendakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin saya perhati ya di media sosial telah memarahkan Melayu Islam. So itu dari sudut politik semua saya tak nak bincang buat permulaan ni. Permulaan ni saya hendak memberi penjelasan berhubung dengan jenis-jenis pendakwaan secara am supaya anda melihat pendakwaan dan kes ini secara berfakta. Okey. Jadi maknanya saya tidak ingin melayan dakwaan ini pendakwaan terpilih atau bukan terpilih ke apa, itu semua saya tidak ingin masuk, ya. Okey. Jadi oleh kerana berlaku banyak pendakwaan kes berprofil tinggi, okey, maka kita perlu faham bahawa walaupun contohnya ada seorang A, contohnya A, dia didakwa di mahkamah atas pertuduhan rasuah, salah guna kuasa, gubahan wang haram dan sebagainya, dan kemudian ada orang B, dia pula juga dituduh atau didakwa atas pertuduhan salah guna kuasa, rasuah, gubahan wang haram, tetapi tidak semestinya jenis pendakwaan ini serupa. Begitu juga halnya dengan Najib Razak, Rosmah Mansor, Zaid Amidi. Kalau kita perhati pendakwaannya, asas kepada pendakwaan itu, walaupun ianya semua kita dengar salah guna kuasa ke rasuah ke gubahan wang haram, tetapi intipati pendakwaan itu, sebab pendakwaan itu dilakukan, asas kepada pendakwaan itu tidak semestinya sama. Okey, baik. Jadi sepintas lalu, kalau kita rujuk kepada kes mahkamah, saya tidak ingin masuk campur kes-kes contohnya ada konflik. Kalau dua individu ada konflik, mereka tidak dapat menentukan siapa yang betul, siapa yang salah, maka ianya boleh dipanjangkan ke mahkamah. Itu saya tidak ingin masuk campur. Saya ingin menumpu kepada pendakwaan yang melibatkan kerajaan ataupun yang seperti mana yang berlaku di negara ni lah. Okey. So ada banyak jenis pendakwaan. Satu contoh saya beri adalah pendakwaan yang berserta bukti dari pihak penyiasat. Spesifiknya, penyiasatan apabila menjurus kepada pendakwaan, ataupun lebih tepat lagi apabila pihak yang menyiasat membuat kertas dakwaan lah, kita katalah a charge sheet, ya. Ianya boleh bersandar kepada bukti. Okey. Contohnya dalam kes SRC Najib, pihak yang menyiasat mendakwa buktinya ada. Okey. Bukti ada, maknanya bukti jelas menunjukkan ada salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi bila dah ada bukti, pihak penyiasat dia tidak boleh mengenakan hukuman. Dia sekadar boleh menyiasat. Jadi bila dia nak kenakan hukuman, dah ada bukti, dia dah tahu Najib bersalah, contoh ya. Jadi dia perlu rujuk kepada mahkamah. Jadi bila ianya sampai kepada mahkamah, okey, maka mahkamah akan memanggil ataupun pihak yang dituduh itu perlu pergi ke mahkamah, atau pihak yang menyiasat perlu heret pihak yang dituduh itu ke mahkamah, kerana pihak penyiasat dapat bukti, cuma pihak penyiasat tak boleh hukum. Okey. Jadi dia heret yang dituduh, si tertuduh, ke mahkamah. Jadi di mahkamah akan berlaku adil sebab ianya sebahagian daripada sistem keadilan.
Jadi untuk berlaku adil, walaupun pihak penyiasat sudah kata ada bukti menunjukkan ada salah guna kuasa, tetapi mahkamah akan beri peluang kepada yang tertuduh. Adakah anda mengaku melakukan kesilapan ke tidak atau kesalahan ke tidak? Ya. Jadi ada dua senario. Jika yang tertuduh kata saya mengaku bersalah, maka mahkamah tidak perlu mendengar hujahan daripada pembelaan daripada tertuduh sebab dia dah mengaku. Maknanya penyiasat dapat bukti orang tu lakukan kesalahan, dia heret ke mahkamah dan orang tu mengaku. Jadi mahkamah boleh menghukum. Ya, itu yang penyiasat mahu sebab dia kata ada bukti. Sebaliknya, jika tertuduh kata saya tidak bersalah atau dia tidak mengaku bersalah, maka mahkamah akan berlaku adil. Jadi walaupun penyiasat kata ada bukti, tetapi mahkamah akan beri peluang kepada yang tertuduh untuk membela diri. So itu adalah senario di mana pihak penyiasat ada bukti. Tetapi bukan semua pendakwaan adalah berasaskan bukti. Ada juga pendakwaan yang berasaskan suspicion. There is suspicion, tetapi legitimate suspicion ataupun dia syak berlaku salah guna kuasa, dia syak berlaku rasuah. Maknanya pihak penyiasat melakukan siasatan dan berdasarkan siasatan dia yakin berlaku salah guna kuasa. Dia yakin berlaku rasuah. Dia yakin berlaku contohnya gubahan wang haram. Tetapi dia tidak ada bukti konkret, sama ada bukti yang circumstantial evidence ataupun bukti yang terang-terang, they say clear cut evidence. Okay? Sebenarnya circumstantial evidence adalah berdasarkan contohnya rentetan peristiwa, insiden-insiden, perkara-perkara yang bila kita selidik sekali kita dapat tahu ada kesalahan berlaku. Ya. Ianya tidak kurang signifikan berbanding dengan bukti yang terang depan mata hitam putih. Okey. Tetapi mungkin mereka tidak ada bukti jenis itu, tetapi mereka yakin berdasarkan apa yang berlaku. Dan dalam senario ini, jika penyiasat merasakan bahawa dia yakin sangat orang tu melakukan kesalahan walaupun tak ada bukti yang nyata, jika penyiasat boleh dia nak hukum, dia yakin dia nak hukum, tetapi dia perlu melalui proses mahkamah. Jadi jika boleh yakinkan peguam negara bahawa memang ada sebab munasabah untuk percaya bahawa berlaku salah guna kuasa, rasuah ataupun pengubahan wang haram, maka dengan kebenaran peguam negara, benda ni dipanjangkan ke mahkamah. Maka dalam senario ini boleh berlaku pihak yang menyiasat tidak ada bukti yang konkret atau nyata, tetapi ada keyakinan, dan keyakinan ini berasaskan sebab-sebab tertentu, maka disebabkan peguam negara membenarkannya, orang itu didakwa di mahkamah. Okay? So, walaupun pendakwaan ini sama dengan contohnya individu A dia dituduh rasuah, individu B kes lain dituduh rasuah, tetapi mungkin individu A penyiasat ada bukti konkret, individu B pula dia yakin berlaku kesalahan. Okey. So, rasuah, dua-dua kes rasuah, tetapi asas kepada pendakwaannya berbeza. Jadi berbeza dengan kes SRC, setakat kajian saya terhadap laporan-laporan media, kenyataan-kenyataan SPRM dan perkara-perkara lain yang didedahkan dan diumumkan setakat ini, ianya seolah-olah Muhyiddin telah didakwa atas keyakinan, bukannya bukti konkret hitam putih yang nyata bahawa Muhyiddin ada terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa. Okey. So, ini setakat laporan-laporan yang kita baca. Tetapi anda tidak boleh membuat kesimpulan bahawa SPRM tidak ada bukti. Mungkin dalam kes bila perbicaraan bermula,
Dia ada bukti tetapi dia simpan dekat dengan diri dia, dia tak pernah umumkan, kemudian bukti itu akan muncul di mahkamah. Itu kita tidak tahu. Tetapi setakat ini berdasarkan laporan-laporan yang saya baca, ianya adalah atas syak dan keyakinan yang kukuh oleh pihak SPRM bahawa Muhyiddin terlibat dalam salah guna kuasa. Tetapi dalam kes begini, sekarang pihak pendakwaan yang memikul beban yang paling besar, bukan Muhyiddin. Bukan Muhyiddin yang memikul beban yang paling besar. Yang memikul beban besar adalah pihak pendakwaan. Kerana menerusi perbicaraan mahkamah, pihak pendakwaan perlu yakinkan mahkamah tanpa ragu-ragu bahawa tanpa keraguan munasabah bahawa keyakinan mereka bahawa berlaku rasuah atau salah guna kuasa dan sebagainya berasas dan boleh diterima. Ya. Kerja Muhyiddin amat mudah. Dia cuma perlu timbulkan satu sahaja keraguan munasabah, dan sekali dah ada keraguan munasabah, kes itu tidak boleh berjaya. Kerja Muhyiddin amat mudah. Sebenarnya begitu juga dengan kes SRC Najib. Kerja Najib amat mudah. Beban beban terhadap pendakwaan sungguh besar. Dia perlu buktikan bahawa Najib bersalah sebab dia kata Najib bersalah. Kerja Najib amat mudah. Amat mudah. Dia hanya perlu timbulkan satu keraguan munasabah bahawa kes pendakwaan itu tidak boleh diterima. Itu pun Najib gagal lakukan menerusi proses Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Sebabnya, pihak pendakwaan ada bukti kukuh. So, dalam kes ini, kita tidak tahu pihak SPRM atau pendakwaan ada bukti kukuh ke tidak. Tetapi setakat ini, nampaknya ianya adalah atas keyakinan sahaja. Apapun, Muhyiddin kerja dia amat mudah. Hanya untuk menimbulkan satu keraguan munasabah untuk meruntuhkan kes pendakwaan. Sekiranya ada satu keraguan munasabah yang boleh runtuhkan kes pendakwaan, maka Muhyiddin tidak akan mampu didapati bersalah. So, setakat ini apa yang kita lihat adalah ada dakwaan yang melibatkan 300 juta yang masuk ke dalam akaun Bersatu. Kononnya ianya adalah sejenis pada hemat saya nampak seolah-olah mereka mencadangkan ianya satu suapan, dan ini adalah atas salah guna kuasa Muhyiddin. Berdasarkan laporan-laporan yang saya baca, saya tidak melihatnya begitu. Okey, tetapi SPRM yakin. Jadi sekarang kerja Muhyiddin adalah untuk menimbulkan satu keraguan munasabah. So, tujuan saya menjelaskan benda ni adalah kerana banyak emosi di luar sana, dan dalam babak perundangan, dalam babak pendakwaan, saya ingin anda melihatnya secara berfakta, bukannya secara auta ataupun tuduh sana tuduh sini. Namun saya mengaku saya tidak melihat setakat ini ada apa-apa substantial piece of information yang diberi yang boleh meyakinkan saya bahawa mereka tahu sebenarnya bahawa berlaku kesalahan. Okey. So, inilah saya. Contohnya bila Zaid Hamidi telah dibebas dan dilepas dalam kes melibatkan visa, ramai yang anti Zahid menyela Zahid. Tetapi ramai juga terkejut bila saya membuat sesi dengan Tuan Hanif Katri Abdullah. Dan kami bersetuju bahawa penghakimannya tetap tepat. Jadi dalam kes pendakwaan dan perundangan, betul saya kata betul, salah saya kata salah. So, itu pencerahan saya lah. Jadi sekian sahaja, sehingga kita berjumpa sebentar lagi pada pukul 10.15 di mana saya akan buat live berhubung dengan isu pengeluaran KWSP, ya. Kerajaan dan Anwar terperangkap. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.